Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi bil khair. Rabbi adkhilni bil qadar sidqin wa akhrijni bil sidqin waj'alni min ladunka sultanan mansura. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada pagi yang berbahagia ini mendapat suatu ganjaran pahala di mana Nabi bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah faka'annama qawmal laila kullah." Barang siapa melaksanakan solat subuh berjamaah, seolah-olah dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang-panjang malam. Itu kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita sekiranya dapat sembahyang subuh berjamaah. Oleh itu, jangan ditinggalkan, jangan lepaskan peluang untuk sembahyang berjamaah pada pagi subuh ini. Memang bangun subuh itu payah. Walau bin Qudsi Abu Darda ada mengatakan, "Uqullah azza wa jalla ka'annakum tarawunahu." Sembahlah Allah azza wa jalla seolah-olah kamu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam bab ihsan. Pun serahlah, sesembahlah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak Allah taala. Kalau kamu tak nampak Allah taala, Allah taala nampak kita. Yang senang kita bayangkan Allah Ta'ala pandang kita. Tetapi kalau kita nak jadikan keikhlasan, bagaimana ikhlas sembahyang? Kita bayangkan bagaimana kita sembahyang depan kambing, begitu sembahyang buah. Sembahyang depan kambing itu tak berhadap pun pujian kambing itu pada kita. Sembahyang kamu sembahyang depan orang. Itu pertama. Itu dia waqulu amsun minal mauta. Anggaplah diri kamu sebagai orang dah mati. Anggap diri seorang seolah sudah pun meninggal dunia. Maksudnya tak ada apa yang nak diharapkan lagi. Tak ada apa yang nak diharapkan lagi. Yang diharapkan ialah pembalasan Allah Ta'ala saja. Pasal kita tahu dunia ini tempat kita beramal, akhirat tempat pembalasan. Di akhirat tidak tempat beramal, dunia bukan tempat balasan. Boleh hafal dulu. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan. Akhirat bukan lagi tempat beramal. Maksudnya tak sempat, tak boleh beramal dah. Jadi beramal sekarang. Dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan, tempat menuai. Tetapi akhirat bukan lagi tempat beramal. Kalau tak beramal di sini, tak beramal lagi tu. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khair min katsirin yulhikum. Ketahuilah, sungguh yang sedikit itu mencukupkan kita lebih baik daripada banyak melalaikan kita. Sedikit cukup, dia panggil qanaah. Sebabnya kita ada qada, ada sabar, ada qanaah. Dia qanaah maknanya kita rasa cukup apa yang Allah telah beri pada kita. Lebih baik daripada banyak tapi melalaikan kita. Sebagaimana kita sedia ada. Abu Sa'labah, apabila dia seorang yang sangat miskin sangat-sangat, "Ya Rasulullah, doakan aku kaya Rasulullah." Nabi dia, "Jangan. Tak, aku nak kaya Rasulullah." "Jangan," Nabi dia. "Sedikit engkau bersyukur baik dari banyak tapi engkau lalai."
sedikit kita mudah ingat Allah Ta'ala. Banyak mulalah lalai, leka, asyik dan sebagainya. Wa'lamu annal birra la yabla wa annal ithma la yunsa. Ketahuilah bahawa seni kebajikan itu tidak akan hilang dan dosa tidak akan dilupakan. Ingat, kebaikan takkan hilang. Itu dia kata, kalau kita berjuang, kita berusaha, kita beramal, amalan yang kita buat itu nanti akan letih badan kita, penat, tetapi pahalanya berpanjangan. Kita baca gitu. Apa-apa perbuatan kita, tolong orang ke, apa-apa yang kita lakukan untuk kebajikan atau untuk beramal, penat. Tapi yang penat itu akan hilang, kesenangan itu akan berpandangan. Kena baca itu, ya, kena baca itu. Falsafahnya, penatlah putih, apa-apa saja yang kita buat akan penat. Tetapi penat itu akan hilang sekejap ya. Tetapi pahalanya berpanjangan. Macam saya subuh lah. Saya subuh dah penat. Bangun pagi-pagi, penat. Malam tak tidur, pagi-pagi dah bangun, penat. Tetapi penat itu nanti akan hilang, pahalanya akan berpanjangan. Kita baca ujung ni. Itu sebab dia, dosa takkan dilupakan, pahala takkan dilupakan. Sama je. Naklah cari kesenangan dunia dan akhirat. Yang paling penting, kesenangan yang nak cari itu kesenangan di akhirat. Pasal kesenangan dunia pun nak juga senang. Kesenangan dunia itu sementara saja. Susahnya, kalau susah senang dunia, susah akhirat lagi susah. Pasal senang dunia itu sementara saja. Kalau susah akhirat berpanjangan. Nabi sebut itu. Nabi kata, al-birru la yabla wal ithmu la yunsa. Kebajikan itu takkan hancur, takkan hapus, dan dosa takkan dilupakan. Sebabnya kita ingatkan dosa-dosa yang lepas, menungkan. Tanda-tanda orang itu bahagia, mengenang-enangkan dosa-dosa yang lepas. Tanda-tanda orang itu celaka, lupakan dosa yang lepas. Itu kita katakan, kebahagiaan seorang itu ingatkan dosa yang lepas, lupakan kebajikan yang lepas. Kebajikan kita yang lepas terlupakan, serah Allah Ta'ala. Tapi yang paling bagus sekali, ingatkan dosa-dosa yang lepas. Pasal apa? Supaya kita bertaubat, istighfar betul-betul kerana dosa-dosa yang lepas. Kita rasa itu dia, seorang ahli sufi mengatakan bahawa saya kalau masuk neraka kerana kita taat, saya tak apalah, tak mengapa. Saya masuk neraka kerana saya taat, kerana itu kuasa Allah Ta'ala, rahmat Ta'ala. Tapi akhirnya saya akan keluar dari neraka juga. Saya tak malu dia, saya tak malu. Tapi saya malu sekiranya saya masuk surga, saya orang buat berdosa. Habis sekali itu orang sufi katalah, mak dia masuk surga, dia rasa malu dengan Allah Ta'ala pasal dia pernah berbuat dosa. Tapi kalau dia masuk neraka juga, dia redha lah, kerana itulah keadilan Allah SWT. Pasal kita apa? Kita masuk neraka itu keadilan Allah Ta'ala. Kita masuk surga kerana rahmat Allah Ta'ala. Kita baca itu. Masuk neraka kerana keadilan Allah. Allah Ta'ala adil. Masuk. Pasal kita yang silap. Kita yang buat itu. Sebab seorang itu sebab kita, hendaklah kamu jangan buat sesuatu burukan kepada orang yang kamu sayang sekali. Kata seorang sahabat, kami nak buat urusan orang yang kami sayang sekali. Bagaimana kita boleh buat buruk, buat benda-benda yang pelik-pelik kepada orang yang kita sayang? Iyalah apabila kau buat buruk pada, apabila kau buat maksiat, yang akan masuk neraka siapa? Dia kamu ni, yang kamu sayangkan dia sendiri. Yang kita sayang, kita sayang diri kita,
kita buat silap, kita akan masuk neraka. Jangan kamu buat keburukan, jangan buat kejelekan, buat benda pelik-pelik untuk orang yang kamu sayang. Siapa orang yang sayang? Kita lah. Kita sendiri sayang. Kenapa kita buat benda pelik-pelik gitu untuk dia? Kita jangan buat dosa. Itu maksudnya. Tu dalam Quran kata in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kalau kamu buat baik untuk diri kamu sendiri kita. Wa in asatu falaha, kalau buat salah pun kamu juga. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Apa yang kita buat, usaha yang kita buat, kita yang dapat. Pahala pun kita dapat, dosa pun kita dapat. Jadi jangan buat dosa. Maksud dosa kecil-kecil pun jangan buat. Pasal Allah Ta'ala yang kecil itu dikira besar. Yang besar di segi manusia, kecil di Allah Ta'ala. Itu saya. Maksudnya kecil pandangan manusia, besar di sisi Allah Ta'ala. Pasal bila kita pandang benda kecil itu, tak ada rasa nak bertobat. Tuhan kira besar, berat. Tapi bila benda kita kecil, kita anggap besar di sisi Allah. Bila besar dan kecil, salah. Bila benda itu besar, kecil, kita rasa besar, kita bertobat. Itu dia dalam hadis kata, dia kata laisal bukan dianggap dosa kecil kalau dibuat berpanjangan. Tidak dikira dosa kecil kalau dibuat berpanjangan. Tidak dikira dosa kalau dengan istighfar. Habis. Baik. Nabi Adam AS, Allah Ta'ala terima dosanya, taubatnya. Kenapa? Yang pertama kan Nabi Adam itu mengaku berdosa. Nabi Adam mengaku buat salah. Itu. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga menyalahkan dirinya. Yang keempat segera bertaubat. Yang kelima mengharapkan rahmat. Nabi Adam AS, Allah Ta'ala terima balik semula dia. Dia buat salah satu je. Nabi Adam buat salah satu je, makan buah syurga tu. Kira-kira tak salah sangat. Tapi dikira oleh dia Nabi, langgar perintah Tuhan, dikira besar. Tetapi Allah Ta'ala menerima Nabi Adam balik semula. Pasal yang pertama tadi, dia mengaku dia buat salah. Dia mengaku dia silap. Itu Nabi Adam menangis beberapa tahun. Menangis. Yang kedua, menyesal. Itu sebabnya Allah Ta'ala tak terima kita punya taubat, melainkan menyesal. An-nadamu taubatun. Menyesal itu dia taubat. Seorang sahabat nak meninggal dunia, tentang Nabi pun sampai. Nabi kata, bertaubatlah kau kepada Allah. Dia pandang ke Nabi. Nabi senyum je. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kau senyum ya Rasulullah. Aku tengok tak bertobat pun dia. Tak, Nabi tapi nampak matanya ada tanda menyesal. Allah Ta'ala tengok tu. Besok nak mati buat macam itu. Maknanya ada harapan. Mata je menyesal. Sebabnya kita bila kita bertobat, kita mesti ada perasaan menyesal. Menyesal tu, sesal, silap sangat. Yang ketiga menyalahkan diri. Macam mana aku boleh silap? Macam mana aku boleh silap buat dosa? Takut tu, mengapa aku buat silap? Mengapa terikutkan hawa nafsu itu? Mengapa? Kita tahu di antara perkara yang boleh binasakan wahawan mutaba', ikutkan hawa nafsu. Pasal nafsu ni
dia diiringi oleh syaitan. Syaitan berpakat dengan nafsu. Syaitan kata begini, syaitan kata begini, hawa nafsu kata begini. Kalau otak akal kita tak kuat, guna ada akal. Akal kita boleh menasihati kita punya nafsu. Diiringi oleh buat keputusan, hati buat keputusan. Akal di sini, hati di sini. Akal itu, akal kena ada hidayat, ada petunjuk, ada ilmu. Itu sebab pentingnya mengaji. Sebabnya kita jangan kurang daripada 40 hari mesti dengar ceramah. Yang kurang daripada 40 hari. Rosak fikiran kita. Dengan ceramah jangan lebih daripada 40 hari. Dan 40 hari, bila dengar hari lagi bagus. Kalau tak dengar langsung, lagi haru. Haru biru tak apa, biru haru. Kemudian segera bertobat. Nabi Adam segera bertobat. Sebaliknya syaitan terbalik. Syaitan 55 tak ada. Syaitan 55 tak ada. Maksudnya dia tidak mengaku bersalah, tak menyesal, tak menyalahkan dirinya, tak segera taubat, tak harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan dia. Zaman Nabi Allah Musa AS pernah iblis ni nak minta taubat. Zaman Nabi Musa minta, Nabi Musa bercakap Allah Ta'ala, dia nak taubat. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, mudah dia kata. Sekarang kau sembah, sujud kubur Nabi Adam. Melenting syaitan. Aku hidup, aku tak sembah, mati aku nak sujud. Hidup aku tak sujud kepada dia, mati aku nak sujud. Dan tak payah. Samsing tu dia. Cik iblis. Sebabnya orang tak sembahyang dia jam iblis. Orang tak sembahyang cik iblis. Tak ada apa hormat Nabi Adam saja. Hormat saja. Dan tak, dia macam mana dia kata, aku cipta daripada api, dia tanah. Dia rasa api hebat. Kalau kita menungkan begini, api itu dia tak boleh hidup. Melainkan mesti ada benda, mesti ada kayu, mesti ada minyak gas, minyak api, mesti ada kertas boleh hidup. Kertas dia hidup, tak hidup. Bumi boleh menghidupkan pula tumbuh-tumbuhan. Mana mulialah bumi. Dia rasa dia lebih mulia daripada. Itu menyombong syaitan. Ya, Nabi. Sebabnya dikatakan begini, siapa yang akan tidur lena, nyenyak, kalau ia dapat mengenangkan dosa-dosa yang telah dilakukan pada siang hari. Siapa yang boleh tidur senang, nyenyak, lena, sedap tidur kalau tak mengenangkan dosa-dosa di waktu siang? Kita hendaklah anggap bahawa kita berdosa di waktu siang. Tak perasan. Tak boleh kita kata rasa-rasa tak berdosa ke ni? Jangan. Kita mesti mengaku itu berdosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Mesti mengaku itu salah. Dengan merasa tak salah, kita mesti merasakan diri kita sentiasa bersalah, sentiasa berdosa, sentiasa tidak buat kebajikan, supaya kita dapat membetulkan kita punya diri sendiri. Itu pertama. Jadi kita siang tadi kita rasa, jangan rasa tak ada dosa, ada. Kalau tidak, seperti peniaga yang inginkan keuntungan tetapi tidak mencari ataupun tidak mengira-ngira keuangannya, tahu-tahu mengkerap aja.
Dia berniaga siang malam, tak je, langgar je. Tahu-tahu duit dah habis. Gitulah takut. Kita takut siang malam tak fikir pun kita ni dosa. Tahu tak akhirat besok, tahu-tahu melambat dosa. Tu. Sebab malam-malam kita nak tidur, istighfar sebelum tidur. Sekurang-kurang 3 kali. Subhanallazim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. 3 kali. Kemudian istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa la ala ahdika wa ahdika tu sampai habis. Supaya kita bangun tidur besok dosa tak ada. Nak tidur baca sayyidul istighfar, penghulu istighfar nak tidur. Dan Rasulullah 3 kali. Kemudian nanti malam kita istighfar 100 kali lagi. Bangun tengah malam. Supaya kita bangun tengah malam untuk istighfar. Pesan Allah Ta'ala supaya kita beristighfar di waktu sahur. Maknanya sekarang kita bangun pukul 5, pukul 4.30 kita bangun, kita sembahyang, istighfar 100 kali. Sebelum tidur kita istighfar 3 kali. Dan penghulu istighfar sekali sekurang-kurang. Dan tidur supaya kita tidak berdosa. Pasal kita tak tahu besok bangun tak bangun. Tahu-tahu tak bangun. Sudah. Orang tidur dalam mati. Mati dalam tidur. Gerak-gerak senyap. Sudah. Kita minta lagi satu perintah. Minta jangan mati mengejut. Dia sakit. Tahu-tahu dah meninggal. Di tengah-tengah makan meninggal. Tengah-tengah tidur meninggal. Tengah-tengah mandi meninggal. Itu takut tu. Kita tak takut mati, takut mati takut juga. Tapi takut sangat tak guna juga, mati juga. Boleh orang takut mati tak mati. Orang takut mati lagi senang mati. Jadi yang kita bimbang persiapan mati tak cukup. Itu kita bimbang. Tak ada benda yang bawa ke akhirat besok. Memang banyak orang artis senang, suka je. Dia tak tahu kalau mati menyesal. Kita kena ingat. Jadi sekarang ni kita jangan cari jalan supaya menyesal di padang mahsyar. Hendaklah menyesal sekarang. Gitu. Jangan sampai menyesal di padang mahsyar. Jangan menyesal di dalam kubur. Dia menyesal sekarang. Dia susah sekarang. Susah tak apa. Beramal susah. Tapi nanti senang je berpandangan. Sebabnya kita dikatakan jangan berbuat jahat. Jangan mengabaikan 3 perkara. Jangan mengabaikan 3 perkara. Yang pertama, jangan mengabaikan Allah. Jangan mengabaikan Allah Ta'ala. Sibuk hal-hal yang lain. Lupa Allah Ta'ala. Sibuk la tulikum amwalukum Alhamdulillah. Jangan sampai kamu lupakan Allah Ta'ala kerana sibuk dengan harta benda kita. Sebab orang kaya banyak wang, sibuk menyelenggarakan wang, sibuk menyelenggarakan hartanya, tak sempat nak memperbanyakkan amalan. Tetapi kalau sekiranya kaya tak lupakan Allah Ta'ala, itu lagi bagus. Pasal Abdurrahman bin Auf pun kaya. Abdurrahman bin Auf tu kaya. Satu hari dia sembahyang lambat. Nabi dah takbir dah, baru dia sampai. Nabi dia, ke mana kau wahai Abdurrahman? Hari ni sibuk betul dia. Banyak tu duit masuk banyak. Yang hebat Abdurrahman ni, dia kaya. Dia niaga asalnya. Niaga asalnya dia beli unta je. Beli unta, tapi jual unta tu harga yang sama. Dia boleh untung. Macam mana agak? Dia beli katalah 500 dinar. Dia beli unta seekor, jual pun 500 dinar juga. Tapi untung je. Cuba main menurunkan. Bagaimana dia boleh untung? Rupa-rupanya dia beli 500 dinar dengan tali cair. Dengan tali ikat unta tu. Dia jual unta 500, tali dia jual. Untung tali je.
berkat ni, sikit-sikit tu kaya dia. Cuba bayangkan orang sekarang tak boleh. Mana boleh. Gila ke dia kata. Beli 500. Tapi dia orang yang ikhlas betul, niaga kaya-kaya Abdurrahman bin Auf. Satu hari dia lambat di sembahyang. Nabi kata, ke mana kau Rahman? Saya betul dia Rasulullah ini. Betul. Banyak duit banyak masuk. Aku nak sedekah lah, dia kata, pada fakir miskin malam dan negara. Sedekahkan fakir miskin semua harta benda aku. Nabi kata, wahai Rahman, kalau dunia ni kau punya semua, kau sedekahkan fakir-fakir miskin, tak sama pahalanya bertakbir bersama-sama aku tadi. Betul. Maknanya dunia ni kita punya semua, sedekahkan, tak sama pahalanya dengan bertakbir bersama-sama. Itu besarnya pahala bertakbir. Sebabnya kalau kita boleh, jangan lambat takbir. Maknanya sebabnya sunat datang sebelum azan ke masjid. Sebelum azan dah sampai, supaya kita dapat takbir bersama-sama imam. Itu yang payah tu. Ada je hal. Kita tak timbal awal. Sebab kita bangun pagi-pagi dah bangun untuk siap-siap ke masjid sebelum azan dah sampai. Ganjaran sebabnya dia kata, lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal thumma lam yajidu ila ayastahimu lastahamu. Kalau mereka tahu pahala azan itu dan pahala saf yang pertama, dan mereka tak dapat, melainkan cabut undi lah. Nak ada depan tu sini berundi. Undi tak apa. Sekarang tak payah undi. Orang bagi peluang orang lain. Sila. Jadi pada undi, kita datang awal, sunat belah kanan, saf yang pertama, baru kiri. Tu lundang dia. Nakkan pahala lah. Pasal pahala ni banyak. Itu yang pertama. Jangan abaikan Allah Ta'ala. Jangan sibuk dengan hal ehwal dunia. Sebab Nabi Ibrahim, ngapa wahai Nabi Allah Ibrahim kau Allah lantik sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim itu sebabkan 3 perkara. Yang pertama, aku utamakan urusan Allah Ta'ala dulu, urusan manusia. Dan kedua, aku rajin buat tamu ke rumah. Tu Nabi Ibrahim. Yang kedua, jangan abaikan makhluk. Yang pertama, jangan abaikan Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan abaikan makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya jangan mencari keburukan orang lain. Jangan menceritakan keburukan orang lain. Keburukan orang lain itu biarlah dia yang buruk. Sebabnya di sini dikatakan ini. Di sini dikata, kalau tak boleh kau muji orang, jangan kau keji orang. Kalau kau tak boleh keji orang, kalau kau tidak boleh muji orang, jangan keji orang. Jangan keji dia kalau tak boleh. Kalau tak boleh memberi, jangan menzalimi mereka itu. Tiga perkataan. Dia kata, kalau tidak boleh memuji, jangan mengeji. Kalau tak boleh memberi, jangan menzalimi. Tak boleh berpuasa, jangan makan daging orang. Faham tu? Aku tak faham. Saya pun tak faham. Ini tadi 3 ada. Kalau tidak boleh memberi, jangan berzalimi. Kalau tidak boleh muji, jangan mengeji. Puji pun tak boleh, tak payah, tak apalah, kita pujilah. Keji jangan. Dan kalau tak boleh berpuasa, jangan makan lagi orang, jangan mengumpat maknanya. Itu maksudnya. Jadi
Jangan mengabaikan makhluk, jangan menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga, jangan mengabaikan diri sendiri. Jangan mengabaikan diri sendiri, jangan mengabaikan kerja-kerja yang Allah Ta'ala perintahkan. Tiga jangan diabaikan. Yang pertama, mengabaikan Allah Ta'ala. Maksudnya jangan buat kerja selain daripada perintah Allah SWT. Yang kedua, jangan mengabaikan makhluk, jangan mengumpat, jangan mengata orang. Kadang-kadang mengumpatnya sedap, kita tak perasan. Orang datang rumah kita, pendek orang tu, pendek di balik, pendek sangat orang tu, mengumpat tu. Dunia tu. Zaman Aisyah sebut seorang datang rumah dia pendek, orang pendek. Aisyah dia, ya Rasulullah, pendek orang tu. Nabi tengok umpat itu. Kalau dengar kan marah. Tiap-tiap benda yang dimarah, maksud umpat lah. Kalau dia kata depan dia marah tak? Dia marah, dia umpat tu. Tapi cakap belakang. Kalau cakap yang bukan, fitnah. Kalau cakap yang betul, mengumpat. Itu senang aja. Orang tu rumah kita, hitam orang tu, hitam. Balik dia, hitam orang tu, umpat tu. Kena diam je. Hati mati dah. Hati dah tak apa dalam mulut diam, mulut kena jaga. Maknanya jangan sampai besok tahu-tahu dosa kering je, tak tahu tu. Perasan. Kadang-kadang kita duduk tiga, duduk borak, duduk tiga, balik seorang. Siapa tu? Kalau saya lama tu, dulu jahat tu. Kamu baik. Umpat tu. Sekejap je, sekejap. Dulu dia tak semayang, sekarang pun semayang. Maknanya kita suka menggunakan aib orang. Tak boleh. Ya. Habis. Itu dia sabda Nabi SAW, a'zamu zunubi indallah asgharuha indan nas, wa asgharu zunubi indallah a'zamuha indan nas. Sebesar-besar dosa di sisi Allah Ta'ala ada kecil-kecil di sisi manusia. Sekecil dosa kecil manusia di sisi Allah Ta'ala, besar di sisi manusia. Ingat, maknanya dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala, dia kecil di sisi manusia. Pasal apa? Kalau kita besar, dosa itu kita kecil, kita besar, kita bertobat. Ini Tuhan kita kecil. Pasal dah bertobat, dah tak ada lah. Pasal dia kata, apabila seorang itu bertobat, dia dah tak ada. Dosa tak hapus langsung. Tak tulis dah. Itu sebabnya, apabila kita buat dosa, jangan tangguh-tangguh lagi, cepat-cepat minta ampun Allah Ta'ala, cepat-cepat, supaya Allah Ta'ala ampunkan semua dan tak dicatat sebagai orang yang bersalah. Tuhan sayang pada kita tu. Maksudnya kita ni, dia buat salah, dia Tuhan tulis 1, buat betul dia bagi 10. Cuba bayangkan, dia buat salah, buat dosa dia bagi 1, buat kebajikan, buat baik, beramal, bagi 10. Besok timbang-timbang akhirat tu kita buat 1, buat dosa 1 je. Buat dosa 1, buat pahala 1. Beratlah amal kita. Pasal Tuhan bagi pahala banyak. Tapi jangan kita sampai tertipu. Jangan kita tertipu. Tak apa, kita buat 1 dosa tak apa, buat pahala banyak 10 tu dapat 100. Jangan tertipu gitu. Macam satu kawan pergi Indonesia, dia balik Mekah, duduk Mekah 3 bulan. Pergi jumpa kawan yang sama-sama ke Mekah tu di Indonesia. Pergi sana, kawan tu pengurusi masjid, kawan yang Indonesia ni. Bapak lepas Isyak, kita ke mana bapak? Kita pergi disco lah, dia kata. Ke bapak sudah ke Mekah? Ya, saya ke Mekah 3 bulan. Saudara kira pahala semayang 1 hari,
Satu waktu 100,000. Kalau 5 waktu 50,000. Kalau 4 bulan 3 bulan 45 juta. Kalau menari sikit banyak betul 2-3 ribu, enggak apa-apa. Boleh potong-potong pula. Mudah aja. Dia kira pahala, jangan tertipu lah. Dia rasa pahala 45 juta. Kalau menari sikit-sikit potong 3 juta pun banyak juta lagi. Walau bagaimanapun 4 dosa itu lebih bahaya daripada dosa. 4 perkara lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Faham? Maksudnya kita berdosa dah. Rupanya lepas berdosa tu ada 4 dosa tambah lagi. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, kerana memperkecilkan dosa itu. Memperkecilkan dosa. Jadi dosa besar je. Tak apa, sekali-sekala boleh bertobat. Jangan tertipu dengan taubat tu. Mana kita boleh bertobat? Bimbang-bimbang kalau orang yang berdosa itu Tuhan tak terima taubatnya. Itu memang Tuhan janji terima. Dibimbangkan kalau dosa yang dibuat Allah tak ampun, yang bagaimana agak-agak. Memanglah kita berdoa, istighfar, taubat, mudah-mudahan Allah ampun. Innahu kan tawwaba, Allah Ta'ala memang penerima taubat. Tapi kalau Tuhan tak terima, bagaimana agak-agak. Yang demikian jangan dibuat. Memanglah. Sebabnya satu orang tua lah, umurnya dekat 70 tahun agaknya, jumpa saya. Dia puasa 3 bulan. 3 bulan puasa. Tapi dia boleh buat maksiat juga. Itu masalah. Yang sedih lagi, satu orang tua di sebuah tempat saya pergi, rumah di atas bukit. Bila bukit tu orang kaya tu. Naik. Saya pukul 11 malam, dia panggil saya pergi. Apa hal? Saya kata tengah malam kita ni. Ustaz nak tanya sikit. Dosa saya Tuhan ampun dia. Mana saya tahu? Kalau saya nak kira kasar lah kan. Tapi saya kata insyaAllah benar. Apa dosa? Dah tua dah, sesal tu. Dia takut sangat Tuhan tak terima. Dia kata waktu dulu ni, waktu suami dia buat silap, mengandung seorang perempuan, suami dia buat, dia sama-sama membuang anak itu dan bunuh budak itu. Baru menyesal, dah tua umur dah menyesal sangat-sangat. Takut Tuhan tak terima. Itu dia punya kesalahan menghantui dia. Dah tua dah, baru teringat dosa-dosa yang lepas. Itu sebab dosa jangan buat. Itu yang pertama ya. Pertama, memperkecilkan dosa. Yang kedua, bergembira pula dengan dosa itu. Bergembira dengan dosa itu. Itu bahaya tu. Saya semalam beli 2 ekor tak kena. Sedap betul. Saya buat girlfriend 3 orang sekali jalan. Sedap dosa tu. Saya minum arak 4 botol tak mabuk. Suka gembira je. Yang ketiga, terasa beruntung pula buat dosa tu. Tidak rasa menyesal, tidak rasa takut, tidak rasa rugi hidup dia. Pasal sebenarnya orang buat dosa ni sial. Tahu sial? Orang buat dosa sial. Pasal sial dia itu menyebabkan Tuhan tak turunkan hujan. Itu sebab bala turun tu sebabkan dosa. Kita tak sebut mana-mana masalah. Di mana banjir ni memang ada masalah-masalah. Mengapa Aceh itu berlaku tsunami? Itu Aceh tu. Itu Aceh tu. Tuan-tuan kan balik sekali. Tuan bayangkan Aceh tu, angin datang, air datang 300 km satu jam. Bayang. Lori jalan pun habis lingkup. Lori lalu itu orang langkaunya habis, dia mati akhir. Tuan-tuan kan balik.
Banyak masalah Aceh. Masalah-masalah yang mereka lakukan yang memang tak sepatutnya berlaku di Aceh sebagai negara. Dia panggil dulu ni apa, Tsunami Mekah dulu. Akhirnya Tuhan laknatkan orang Aceh itu. Sebabnya dia panggil apa namanya, bala bencana disebabkan oleh kesilapan manusia. Indonesia pun dah banjir itu betul, tidak tahu apa masalah. Lama so orang tahu akan tahu macam di Sabah ni. Di Sabah gitu lah. Tuan turunkan angin beliung itu. Memang tak terfikir bagaimana dalam longga kecil itu lumpuh banyak. Disebabkan mereka buat maksiat. Walau Kristian maksiat lah. Kristian dia buat apa? Petang tu nak hari Christmas tu dibaginya ayam minum arak. Mula-mula kucing ke ayam? Kucing minum arak. Ayam tu dia minum arak. Ayam minum arak, mabuk orang tua tu. Lepas tu kucing minum arak, mabuk kucing, berkelahi kucing ayam. Lepas tu petang tu anjing pula dia bagi makan, mabuk pula anjing. Lepas tu malam manusia dia lah minum arak, mabuk pula dia. Lepas tu tanya bogil, tua muda, laki perempuan habis bogil belaka. Kemudian berzina antara laki, anak, adik, mama, bapa sama je. Tu bayangkan orang tua bogil buruk merupa. Lepas itu pukul 12 malam, dan lepas menari itu habis, tutup. Kristian lah tu, bukan orang Islam. Tutup dia punya majlis. Pukul 12 1 minit turun balik. Lingkup habis. Saya tengok video itu. Video tu hilang pula. Siapa tu tidak tahu. Cerita ni. Itu Tuhan turunkan balik sekejap je malam. Tu banyak Christmas kan banyak berlaku di Aceh pun malam Christmas juga. Di Bandung, tapi Bandung tu di Bali tu bom je orang tu, itu hancur habis. Itu malam Christmas juga. Jadi maksudnya Tuhan turunkan bala sekali-sekali. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah masih belum teruk lagi banjir ataupun bala bencana yang Tuhan turunkan, belum lagi. Tapi kalau banyak sangat maksiat, teruk begitu. Tuan bayangkan televisyen kita pun tidak ke mana dengan bawanya orang, tak tahu ke mana. Harga biru betul. Televisyen tak ada arah tuju. Ikut suka tinggi je. Tak apalah. Kemudian yang selanjutnya, dia laksanakan berdosa itu terus menerus. Buat lagi. Sedap je. Sedap. Sebab dosa itu jadi candu. Jadi ketagih. Jangan buat sekali. Mau 2 kali, mau 3 kali. Tak berat, tidak ada perkara yang menyusahkan berlaku. Kalau susah berlaku, tak apa pula, berhenti dia. Satu orang jumpa saya dalam 6 bulan, 7 bulan lepas, begitulah. Seorang jumpa saya, dia kata, Ustaz, zakarnya panas. Saya kata, apa hal panas-panas ni? Apa hal? Saya rasa panas sangat zakar saya ini, Ustaz, terlalu panas sangat. Rupa-rupa dia melewat isterinya. Kan balas Allah Ta'ala. Saya mati-mati tak tahan betul, dia kata. Tuhan bagi sekali. Itu balasan dosa itu. Itu dikira Tuhan sayang juga tu. Pasal bila Tuhan turunkan bala, teringat dia Allah Ta'ala. Kalau dia tak ada apa-apa, akan dilaksanakan perbuatan itu lagi. Sebab ni dosa-dosa ni kalau dibuat sekarang Tuhan turunkan bala, susah. Satu orang sembahyang duduk kat masjid. Duduk masjid. Orang tanya dia, mengapa ke masjid tak ke masjid?
Saya tak nampak pun tangga masjid ni. Samsing tu je. Tak nampak pun tangga masjid ni. Tuan turunkan pada tumbuh kulit dekat mata dia, tutup mata dia. Mati dia. Yang saya tahu tu kawan saya jampi. Tak jampi apa lah. Tak jampi apa lah. Itu balasan Allah Ta'ala. Jangan kita sekali-kali cuba-cuba nak lawan Allah Ta'ala. Jangan lawan. Jangan cuba-cuba nak berani dengan Allah Ta'ala. Itu dengan Allah Ta'ala. Dengan jin pun tak boleh. Jin tak boleh. Kita kata berani sangat pun tak boleh, takut sangat tak boleh. Jin tak boleh. Dengan Allah Ta'ala mesti takut. Jin pun tak boleh. Berani sangat pun tak boleh, takut sangat pun tak boleh. Takut sangat lagi dibuat je. Berani sangat lagi dibuat je pula. Kalau kita maksud jin, wahai jin, menjelma lah. Jangan. Ada orang nak lawan jin sangat. Jangan, ya. Tak apa lah. Kemudian itu 5 perkara. Yang kelima, tertipu dengan firman Allah Ta'ala, manja bil hasanah falahu asyru amsalha, dengan hadis Nabi. Maknanya barang siapa buat kebajikan dapat 10, buat jahat 1. Jangan. Habis sebab itu. Walau bagaimanapun dosa kita akan disebabkan kemurkaan Allah Ta'ala, sebabkan 10 perkara. Dosa kita menyebabkan beberapa perkara. Yang pertama, murka Allah Ta'ala kepada kita. Buat dosa, nanti Allah Ta'ala murka kepada kita. 1. Yang kedua, menggembirakan musuh, iaitu syaitan. Syaitan sukalah bila kita buat salah, syaitan gembira sangat, suka sangat, melompat-lompat je. Suka sangat. Pasal syaitan ni, kalau dia tak dapat guna kita, dia akan diseksa. Tapi dia dapat guna kita, gembira dia. Syaitan sentiasa cek jalan bagaimana sedapat-dapat nak lingkupkan kita juga. Itu sebabnya satu hari cerita Barsison, dia beramal 100 tahun. Anak murid boleh terbang di udara. Hebatnya Barsison namanya. Anak murid boleh terbang di udara, dia lalu terbang lah. Dia boleh hebat nama Bani Israel. Dia beramal siang malam pagi petang, beramal. Tiba-tiba datang orang sebelah. Datang satu orang dan duduk sebelah dia, beramal. Bila lagi hebat dia beramal. Tak makan, tak minum, tak tidur, tak balik, duduk beramal. Bersama rasa heran. Macam mana orang sebelah ni boleh beramal hebat-hebat pada aku ni? Aku beramal dalam 1 tahun. Balik tu aku makan, minum, tidur semua. Balik. Dia tak balik banget. Dia pun tanya soalan. Saya tengok tuan ni beramal hebat betul, dia kata. Saya beramal lama dah, beratus tahun. Balik juga makan, minum, buang air, semua siap. Tidur, balik. Tuan tak balik-balik ni macam mana? Sebenarnya saya ni dosa banyak. Kalau saya balik, saya bimbang. Kalau saya mati, tak sempat beramal banyak. Tuan dan dosa tak? Tanya besar. Pasal itu saya tak ada dosa. Sebab tuan tak takut Allah Ta'ala, tuan tak ada dosa. Kalau tuan ada dosa, tentu tuan takut macam saya takut. Terfikir dia juga, aku nak beramal macam dia. Jangan buat dosa macam ni. Awak minum arak sikit, seguk dah. Minum jangan banyak, seteguk aja. Banyak bahaya. Pandai dia. Nak minum kat mana? Minum kita ke kampung tadi kan ada orang jual arak. Minum sikit. Barisa ni orang beramal tapi bodoh. Orang beramal ilmu tak ada. Dia pergilah ke kampung tu, minum arak. Seteguk je. Mabuk orang tua tu. Mabuk. Dia rogol ni isteri tokek arak tu. Datang suami dia nak tolong, dibunuh suami dia, mati dia. Akhirnya kena tangkap, nak dihukum. Datang syaitan, yang suruh kau minum dulu, aku lah, dia kata.
Kau nak lepas lah daripada pembunuhan ni. Nak lepas lah. Kau sujud pada aku. Sujud macam mana aku ni kat ni. Angguk dah lah. Dia angguk. Mengaku syaitan sebagai Tuhan dia. Nanti masuk neraka. Mati kekal dalam surga, dalam neraka selama-lamanya. Pasal silap tu je. Buat dosa sikit. Memang dosa minum arak tu besar. Pasal dosa arak tu boleh membuat macam-macam. Itu sebabnya dalam kisah Harut Marut pun begitu. Dia silap aku minum arak juga. Kemudian apa lagi? Kemudian jauh daripada api neraka. Daripada syurga. Jauh daripada syurga. Orang yang buat salah tu jauh daripada syurga dan dekat neraka. Itu balasannya. Kemudian mengabaikan kepentingan diri sendiri. Mengabaikan kepentingan diri sendiri. Pasal apa? Kita ni hidup dalam dunia ni sementara, nanti akan masuk syurga. Tapi oleh kerana kita buat dosa, terabailah daripada syurga. Terabailah daripada syurga. Jangan silap. Maka sekali-kali jangan buat dosa kecil pun jangan. Kemudian mengotorkan diri kita. Kotor orang dosa ni. Orang dosa ni kotor sebenarnya. Jijik. Malaikat pun tak dapat. Kemudian mengganggu malaikat. Mengganggu kerja-kerja malaikat. Malaikat tak nak tulis sebenarnya, tapi lepas tulis juga kena buat salah. Kemudian menyedihkan Nabi dalam azab dalam kubur. Menyedihkan Nabi. Nabi sedih apabila melihat umatnya berbuat dosa. Nabi rasa sayu, sedih, berkecita kerana kita buat dosa. Kemudian siang dan malam menyaksikan kita berbuat dosa. Siang dan malam menyaksikan kita buat salah. Itu tak sedap. Akhir sekali ialah mengkhianati makhluk. Itu saya kata tadi. Apabila kita berbuat dosa, hujan tak akan turun, bala akan turun. Jangan buat dosa. Binatang-binatang menyumpah kepada kita. Mengapa satu orang saya sebut dulu ni pernah doa menyumpah manusia kerana manusia buat maksiat, hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan pun tak. Sebabnya orang-orang yang berdosa ni tak diterima penyaksiannya. Contohnya, kalau orang menuduh orang lain buat salah, orang tu buat salah. Macam lebih sekarang ni, kalau kita menuduh seorang itu buat zina, tanpa 4 orang saksi. Sebab dalam hukum Islam, mengapa tak diterima kalau orang pakai ambil gambar, pakai kamera? Islam tolak awal-awal. Sekarang ni mesti 4 orang saksi, 4 orang itu mesti adil, 4-4. Adil, maknanya orang yang sembahyang. Tak cukup 4, 3 orang je. 3 orang itu kena hukum. Dia panggil qadhaf. Pasal Islam tak mau menyiksa, menghukum seorang yang tak bersalah, walau dalam keadaan mana sekali. Kaedahnya menghukum seorang, melepaskan 9 orang yang bersalah
lebih baik daripada menghukum seorang yang tak bersalah. Kena ingat. Boleh faham tu? Melepaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Maknanya kalau tak ada bukti, tak boleh. Maka kalau dibuat juga, penyiksaan orang tu buat berdosa, fasik dan tak terima penyiksiannya. Jadi ingat, apabila seorang itu menuduh orang lain berzina tanpa 4 orang saksi yang adil, tanpa 3 orang saja, 3,5 lah katakan, 3 suku lah orang tu, tak cukup 4, ditolak penyaksiannya dan orang itu dikira fasik. Penyaksiannya ditolak oleh Allah SWT. Masyarakat tak tolak, tak kata. Itu dia ingat tu, jangan buat salah. Tak ada bukti. Tu ada kamera. Kamera pun sekarang kan orang boleh buat kamera macam-macam. Islam buat betul dah. Maksud awal-awal Islam tolak, kamera pun tolak. Pasal sekarang orang dah pandai. Kamera dia boleh buat. Itu dia. Orang yang buat dosa itu ditolak penyaksiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi hujan. Mengurangi hujan. Hujan akan kurang disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Yang ketiga, dosa itu sial, dia kata. Orang yang buat dosa itu orang itu sial. Sial ni orang Cina itu suir. Orang Melayu itu sial. Dalam bahasa tak eloknya, celaka macam tu. Celaka. Buruk tu ni celaka. Sebabnya ditanya satu orang ahli sufi, mengapa kita susah nak beramal kadang-kadang, susah nak beramal. Ilmu ada, tahu. Itu sebabnya tengok dokumen mereka tu, la tata'alam fima la ta'lam hatta ta'mala fima ta'lam. Dan kau belajar apa yang kau tak tahu dan kau amalkan apa yang kau tahu. Sebab kita mengaji, kita amalkan sikit-sikit ilmu yang ada. Sikit-sikit. Amalkan sikit-sikit, jadilah. Jangan tengok beramal langsung. Mengapa tak beramal? Yang pertama, Allah beri kita nikmat tapi tidak bersyukur. Nikmat itu sebabnya nikmat yang Tuhan kita beri itu banyak sangat. Tak seimbang ibadat yang kita buat. Tak seimbang. Jadi kita bayangkan, kita makan nikmat Allah banyak tu. Kesenangan ada, kebahagiaan ada, makan senang, tidur senang, apa senang. Banyak mana ibadat yang kita dah persembahkan kepada Allah SWT. Kita malu dengan Allah Ta'ala. Malu dan rasa besok menyesal, apa yang aku lelaki sangat besar tu? Kenapa aku tak buat? Itu yang pertama. Yang kedua, dosa tanpa istighfar. Yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang yang alim-alim, orang yang baik-baik, tapi tak mengambil pengajaran dari mereka itu. Sebab kita apa-apa pengajaran yang tuan-tuan dulu kita mengajar, kita ambil sikit-sikit, ambil iktibar, tengok amalan dia macam mana. Itu kita kena baca sejarah-sejarah orang zaman-zaman dulu. Sejarah orang zaman dulu ni suka beramal, suka berbuat kebajikan. Apa-apa kebajikan dia dulu. Maknanya kita lihat para sahabat dulu ni lain, beramalan mereka terlalu hebat. Orang yang dekat-dekat zaman Nabi tu, maknanya orang ahli syurga dah. Ahli syurga beramal banyak juga. Kita tak jadi ahli syurga ni macam mana agak-agak. Banyak mana amalan yang kita buat. Istighfar banyak sikit. Selawat banyak-banyak. Kita selawat, kita duduk teman-teman apa tak buat. Tahlil la ilaha illallah banyak-banyak sampai kita satu hari 500 kali, 400 kali buat la ilaha illallah. Duduk la ilaha illallah. Kalau tak boleh baring, duduk baring pun tak apa. Boleh kita zikir waktu baring. Maksudnya mudah-mudahan kita nak mati, lidah kita basah dengan berzikir Allah SWT. Itu sebaik-baik orang, waktu dia nak mati, bibirnya basah dengan zikir Allah SWT. Itu amalan, ya.
Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian yang akhir sekali kita ke kubur tak ambil iktibar. Kadang-kadang kita kubur tengok orang mati, tak terasa kita akan mati. Tengok orang tu yang mati, tengok mati dia, itu ya. Kita nak mengambil iktibar, nanti aku akan mati macam dia mati. Itu. Bagaimana dia tu mati? Tuan-tuan tengok ya, orang mati tu masa nak ke bumi tu, dia masuk dalam tu, dalam jauh ke dalam tu, 6 kaki dalam jauh. Tengok, gitulah kita akan jadi begitu besok. Setiap kita akan begitulah. Dan tengok orang mati, dia je mati, dah kita akan mati macam mati tu. Yang sayu tu sementara nak pusingkan badan ke kiblat tu, bukanya tali tu. Tengok senyap. Kita tahu lepas tu pusing, tanam. Sekejap imam membaca al-Qur'an. Imam kata datang sekejap lagi akan datang malaikat, tanya soalan-soalan, jangan gentar, dia kata. Sedap imam cakap, cuba dia turun tengok. Kita tak gentar. Jadi kita tak gentar kalau amalan kita cukup. Tak bimbang. Bahkan suka kepada kematian itu. Kita tahu wal akhir khair wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Sebabnya orang mati itu hendaklah disegerakan pengkebumiannya. Jangan tangguh. Dan tunggu anak London dengan 2 hari 3 hari tanam. Kejap. 3 perkara yang mesti disegerakan. Yang pertama, waktu sembahyang masuk, sembahyang. Yang kedua, nak dara orang pinang, cepat-cepat terima. Yang ketiga, mayat kalau dah siapkan, dikebumikan segera. Pasal apa? Pasal sekiranya orang itu orang beramal, biar dia segera menerima pembalasan Allah Ta'ala. Kalau dia orang jahat, tanam cepat-cepat, nyemak ke dunia ni. Itu kadang-kadang orang Melayu baik pula, baik. Pasal apa? Bila dia nak sembahyang, dia pegang tanda tu. Apa kita kata mayat ni? Baik. Memang betul baik. Dapat duit RM5 tadi. Itu ni. Misalnya dulu keluar tajuk sekejap lah. Orang mati ni tak payah diselimutkan dengan ekologi, tak payah. Tak payah sebab kita tak ada apa untung pun. Beli kat Mekah, nak beli Mekah, selimut orang mati tak dapat apa pun orang mati tu. Tak ada pahala apa. Yang pahala orang hidup tengok. Pasal orang hidup ni tengok Al-Quran kan ada pahala. Yang kedua ni, kalau orang mati jangan letakkan Yasin perut dia. Setengah orang letak Yasin perut dia, tak ada untung apa dia apa. Yang sunatnya meletakkan benda-benda berat di perut dia untuk mengelakkan macam angin tu je. Itu sunat. Kalau tak Yasin, banyak orang tak Yasin di perut dia, dapat apa? Tak dapat apa. Kena ingat tu. Yang ketiganya, ingat pesan, kalau nak kenduri je lah, jangan sebut masa. Hari yang ketiga, kelima, tak payah, kenduri je. Dan tuan jemput malam esok hari yang ketiga, tak payah. Itu jadi bid'ah tu. Ada duit, kenduri. Tak ada duit, dan kenduri juga. Tidak semestinya 3 hari. Kita pun Melayu mesti 3, mesti 7, mesti 40 hari, 100 hari. Itu jadi bid'ah tu. Kenduri je. Nak 10 hari kenduri. Pasal niat pahalanya sebagai orang mati boleh sah. Apa seorang sahabat kata, inna ummi uqtilat nafsuha in takallamat tasaddaqat afa tasaddaqana qala na'am. Ya Rasulullah, mak aku mati mengejut. Agaknya kalau dia bercakap, boleh dia bersedekah. Nak sedekah dia tak sempat. Nak sedekah dia mati. Boleh tak saya sedekah bagi pihak dia? Nabi kita boleh. Maksudnya kita kenduri itu sedekah lah. Dan orang yang datang kenduri itu pun baca tahlil, baca Fatihah, baca apa ke, niatkan pahala pada si mati. Kena niat. Baru dapat pahala orang yang mati tu. Tanya orang mati siapa nama dia. Tanya. Ni ada pergi makan je. Tak tanya siapa-siapa. Doa dia tidak. Makan. Alhamdulillah balik. Tu silap. Macam.
Memang orang surau suka orang mati ni. Dah lama tak ada orang mati. Jadi maksudnya kenduri tu bagus. Ada psikologi kenduri ni pasal bila orang tu meninggal, buat kenduri ramai rumah orang dia. Ramai orang tahu rumah dia. Bila ramai tak sunyi sangat dia. Betul psikologi ni, ada psikologi juga. Tapi janganlah kita bid'ah. Bid'ah itu kan menentukan hari. Bila sedekah tak ada bid'ah. Pasal apa? Kaedahnya Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innal mauta yushghilu. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far tu kerana mati usah dia. Pasal keluarga Ja'far ni sepupu Nabi meninggal. Meninggal Ja'far ni waktu dia perang, tengah-tengah perang dia pegang bendera. Orang pancung bendera, tangan dia, putus tangan dia. Dia pegang bendera betul tak? Tu. Betul? Orang pancung dia, putus satu tangan dia. Kepit pula. Tu hebat. Tangan putus pun boleh perang lagi tu. Kalau kita hantar balik kan, mampu yang pegang. Betul. Dia boleh. Itu dia ditanam di Jordan. Dia panggil Ja'far Tayyar. Tuhan gantikan tangan dengan kepak. Disuruh. Saya pergi dah Jordan tengok dia punya kubur di Jordan. Dia punya Ja'far Tayyar. Ja'far tu sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib, anak adik Sayyidina Ali lah. Adik Sayyidina Ali. Tu Nabi dia, isteri tinggal di Madinah. Nabi dia isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innal mauta yushghilu. Berilah, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far tu, keluarga isteri-isteri dia lah. Ada dia menyusahkan dia. Maknanya orang lain tu masakkan dia. Kita terbalik pula. Kita dah suami meninggal, kena masak pula lagi. Itu yang jadi bid'ah ni. Dah suami meninggal, kena masak pula lagi, masak sama pelacan macam. Itu kaedah. Tapi sekarang tak apalah, pakai catering tak apalah. Begitu dah. Ya, wallahu a'lam. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdana wa khallis min al-fitan wal mahna sabrana wa shghal bil i'tibari afkarna wa qina syarra syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala